Pakatan Maritim gempar guys ya. Malaysia dan Indonesia bersatu. Wow, ini yang menarik guys. Indonesia dan Malaysia bersatu. Sokong nih. Sokong apakah itu? Tentang apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga kabarnya sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi guys dengan saya Rahmat di channel Rahmat Point Channel guys, channelnya korang semua. Oke guys, di video kali ini, wah ini patut untuk kita reaksi guys. Yang bahwa di sini dikatakan Pakatan Maritim gempar guys ya. Malaysia dan Indonesia bersatu. Wow, ini yang menarik guys. Indonesia dan Malaysia bersatu. Sokong nih. Sokong apakah itu? Tentang apakah itu? Wah, ini penasaran untuk saya sama-sama kita reaksi. Buat korang semua mungkin yang belum sokong channel ini, bolehlah kiranya sokong dulu nih channel ini, support dulu channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Kita penasaran, mari sama-sama kita tengok videonya. Indonesia dan Malaysia lagi-lagi bersatu guys untuk sokong apakah ini? Mari sama-sama kita tengok videonya. Jom. Akan sebuah persekutuan maritim gergasi yang menyatukan kekuatan Nusantara dengan kepentingan strategik di Teluk Parsi. Adakah benar Malaysia dan Indonesia kini sedang melangkah ke fasa ketenteraan yang akan mengubah peta geopolitik dunia selamanya? Wow. Dunia dikejutkan dengan khabar angin mengenai Pakatan Tentera Laut yang bakal menyokong keselamatan maritim Iran di laluan perdagangan paling kritikal. Persoalannya, adakah ini sekadar solidariti sesama negara Islam atau satu strategi berisiko tinggi untuk mencabar dominasi kuasa barat? Ketegangan di Selat Hormuzkian memuncak, memaksa banyak pihak mencari rakan strategik yang mempunyai visi yang serupa tentang kedaulatan laut. Indonesia dan Malaysia sebagai penjaga Selat Melaka dilihat mempunyai kepentingan langsung dalam memastikan kestabilan aliran tenaga global dari Timur Tengah. Hubungan diplomatik antara Putrajaya, Jakarta dan Tehran sebenarnya telah lama terjalin melalui kerjasama ekonomi dan dialog politik yang sangat erat. Namun, peningkatan kerjasama ke tahap operasi ketenteraan bersama adalah satu lonjakan yang memerlukan penelitian mendalam dari sudut undang-undang antarabangsa. Ramai penganalisis melihat langkah ini sebagai satu bentuk diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan kepada armada tentera laut kuasa besar. Di sebalik tabir, perbincangan mengenai rondaan bersama dan perkongsian risikan maritim dikatakan semakin rancak dibincangkan oleh pegawai-pegawai tertinggi. Adakah perikatan ini akan mencetuskan kemarahan sekutu tradisional seperti Amerika Syarikat dan Singapura yang sangat mementingkan kebebasan navigasi? Risiko sekatan ekonomi atau ketegangan diplomatik menjadi faktor utama yang membuatkan pengumuman rasmi tentang pakatan ini sangat berhati-hati. Kekuatan Tentera Laut Indonesia yang kini sedang dimodenkan secara besar-besaran memberikan isyarat bahawa mereka bersedia untuk bermain peranan di luar perairan wilayah sendiri. Manakala Malaysia dengan keupayaan taktikalnya mampu menjadi jambatan strategik dalam menyelaras operasi maritim yang lebih kompleks dan luas. Iran yang sering dipulaukan oleh Barat melihat peluang ini sebagai talian hayat untuk mengesahkan bahawa mereka tidak bersendirian dalam menjaga zon maritimnya. Sokongan daripada dua negara demokrasi Muslim terbesar di Asia Tenggara ini memberikan impak psikologi yang sangat besar kepada komuniti global. Kita perlu bertanya, sejauh manakah aset ketenteraan kita mampu bertahan jika terpaksa berhadapan dengan provokasi di perairan antarabangsa yang jauh dari pangkalan? Logistik dan komunikasi antara pusat pemerintahan di Jakarta dan Kuala Lumpur dengan armada di Teluk Parsi adalah cabaran teknikal yang amat besar. Setiap pergerakan kapal perang di bawah bendera pakatan ini akan dipantau rapi oleh satelit pengintip dunia, menjadikan setiap inci lautan sebagai pentas pertembungan kuasa. Adakah kita benar-benar bersedia untuk memikul tanggungjawab ini? Atau adakah ini hanya satu gertakan diplomatik untuk mendapatkan kuasa tawar-menawar yang lebih kuat? Video ini adalah berdasarkan penyelidikan dan sumber-sumber yang tersedia bagi tujuan penyampaian maklumat sahaja. Ia tidak bertujuan untuk menentang atau menyokong mana-mana kedudukan politik secara khusus di peringkat antarabangsa. Keberanian untuk membentuk pakatan sebegini mencerminkan perubahan paradigma dalam dasar luar negara yang kini lebih berani dan bersifat multipolar. Kita tidak lagi hanya mengikut telunjuk satu kuasa, sebaliknya membina jaringan keselamatan yang berasaskan kepentingan nasional yang lebih pragmatik dan adil. Realitinya, Iran memiliki teknologi peluru berpandu dan drone maritim yang sangat maju,
yang mungkin menjadi daya tarikan utama bagi Malaysia dan Indonesia dalam pertukaran teknologi. Kerjasama ini bukan sekadar tentang kapal perang, tetapi tentang pemindahan ilmu pertahanan yang selama ini disekat oleh negara-negara maju kepada negara membangun. Walau bagaimanapun, kita harus sedar bahawa kestabilan di Selat Hormuz dan Selat Melaka adalah seperti dua nadi yang menggerakkan ekonomi dunia tanpa henti. Sebarang kesilapan perhitungan dalam perikatan ini boleh menyebabkan harga minyak melambung tinggi dan mengganggu rantaian bekalan makanan yang sangat sensitif. Pakar geopolitik mengingatkan bahawa Malaysia dan Indonesia sentiasa mengamalkan prinsip berkecuali, jadi penyertaan dalam pakatan ini mestilah diimbangi dengan komunikasi yang telus kepada pihak Barat. Adakah ini permulaan kepada blok pertahanan baharu yang akan mencabar pengaruh NATO atau AUKUS di rantau Asia dan Timur Tengah dalam masa terdekat? Data menunjukkan bahawa perdagangan antara Asia Tenggara dan Iran telah meningkat secara konsisten, terutamanya dalam sektor komoditi dan teknologi pertanian yang strategik. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang ini daripada gangguan pihak ketiga menjadi alasan kukuh mengapa kehadiran tentera laut bersama dilihat sebagai satu keperluan logistik. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa tekanan dalaman di setiap negara mungkin akan timbul ekoran persepsi rakyat terhadap penglibatan dalam konflik Timur Tengah. Pemimpin di Jakarta dan Kuala Lumpur harus bijak memainkan naratif bahawa ini adalah tentang keselamatan perdagangan, bukannya penglibatan dalam perang proksi yang tidak berkesudahan. Melihat kepada bajet pertahanan tahun 2024 dan 2025, terdapat peningkatan ketara dalam perolehan kapal peronda luar pantai yang mampu beroperasi dalam tempoh masa yang lama. Ini membuktikan bahawa visi untuk mempunyai pengaruh maritim yang melangkaui sempadan tradisional bukan lagi sekadar retorik politik di atas kertas semata-mata. Sejarah membuktikan bahawa bangsa Nusantara adalah pelaut yang hebat. Dan kini masanya untuk mengembalikan kegemilangan itu melalui kerjasama strategik yang sangat moden. Kita sedang melihat sejarah tercipta di mana kuasa-kuasa menengah mula menentukan hala tuju keselamatan dunia secara kolektif tanpa menunggu arahan daripada Washington atau Beijing. Sokongan terhadap Iran dalam konteks keselamatan maritim juga boleh ditafsirkan sebagai satu bentuk solidariti kemanusiaan untuk memastikan akses yang adil kepada laluan laut antarabangsa. Jika pakatan ini berjaya dilaksanakan, ia akan menjadi model baharu bagi kerjasama selatan-selatan yang sering diperkatakan tetapi jarang sekali diterjemahkan dalam bentuk tindakan ketenteraan. Kita perlu memantau reaksi rasmi daripada badan antarabangsa seperti PBB kerana pergerakan tentera laut merentasi zon ekonomi eksklusif negara lain sentiasa mengundang perdebatan undang-undang. Persoalan terakhir yang tinggal, adakah rakyat Malaysia dan Indonesia bersedia untuk melihat bendera mereka berkibar di perairan yang penuh dengan pergolakan demi kestabilan masa hadapan? Analisis mendalam menunjukkan bahawa kestabilan maritim adalah kunci kepada kemakmuran jangka panjang dan inisiatif ini mungkin merupakan langkah pertama ke arah itu. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pemerhati dalam drama geopolitik dunia, sebaliknya harus menjadi pemain aktif yang menentukan nasib dan keselamatan wilayah kita sendiri. Perpaduan antara Malaysia, Indonesia dan Iran dalam aspek maritim ini mungkin akan menjadi titik tolak kepada kerjasama yang lebih luas dalam bidang aeroangkasa dan cyber. Mari kita teruskan memantau perkembangan ini dengan minda yang terbuka dan kritis kerana setiap maklumat baharu akan mendedahkan lebih banyak kebenaran di sebalik pakatan rahsia ini. Akhirnya, keberhasilan pakatan ini bergantung kepada keikhlasan setiap pihak dalam menghormati kedaulatan masing-masing sambil mengejar matlamat keselamatan bersama yang sangat mencabar. Dunia sedang memerhati dan setiap keputusan yang diambil oleh Putrajaya dan Jakarta akan menentukan kedudukan kita dalam tatanan dunia baharu yang sedang terbentuk. Jangan terkejut jika dalam beberapa tahun akan datang, latihan tentera laut bersama antara ketiga-tiga negara ini menjadi rutin yang biasa di peta navigasi global. Terima kasih kerana bersama kami dalam kupasan mendalam ini dan pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan fakta terkini mengenai masa hadapan maritim negara kita yang tercinta. Because just do it, Malaysia dan Indonesia lebih aktif dalam misi ketenteraan antarabangsa seperti ini. Masya Allah, itulah tadi guys ya, antara kerjasama yang sangat luar biasa antara Indonesia dan Malaysia. Ini yang membuatkan negara Indonesia dan Malaysia ini dari dulu guys ya, dari dulu itu tentu kalau kita berbicara tentang gesekan-gesekan kecil gitu guys ya, biasa terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi kali ini yang membuat kita itu bersatu gitu guys ya, antara Indonesia dan Malaysia.
Nah, ini tentang tentara laut ya guys ya. Yang mana yang dulu kita tahu laut ya, nenek moyang kita seorang pelaut gitu guys ya. Ya Asia Tenggara pasti terkenal dengan pelautnya gitu guys ya. Dan inilah kerjasama yang baik ya antara Indonesia dan Malaysia untuk sama-sama Iran gitu guys ya, untuk mempertahankan dan menjaga ya perairan ini, patut untuk kita acung jempol guys ya. Dan bagaimana pandangan teman-teman semuanya, pendapat kawan-kawan semuanya? Tuliskan pendapat kawan-kawan semuanya di kolom komentar ya. Dan apa pandangan kawan-kawan semua tentang kerjasama yang sangat luar biasa antara Indonesia dan Malaysia, Iran untuk menjaga perairan. Dan semoga Indonesia dan Malaysia selalunya bekerjasama untuk menjadikan kedua negara ini menjadi negara yang terbaik gitu guys ya, dan untuk tujuan bersama gitu guys ya. Mungkin itu dulu lah video hari ini guys. Bagaimana pandangan kawan-kawan semuanya? Komen saja di bawah. Itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.